Pada hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan tentang tajuk iaitu mencela bakhil. Mencela bakhil. InsyaAllah kita akan tahu di mana batasan-batasan antara seseorang itu sama ada dia terjatuh dalam bakhil ataupun boros. Ini dua sifat yang kita harus ambil perhatian. Kadang-kadang kita tak berhati-hati, sama ada kita jatuh antara dua ekstrim. Kita maksudnya sekarang kita lari daripada kesederhanaan, sama ada kita menjadi bakhil di satu pihak, dan yang seterusnya yang satu pihak lagi kita menjadi iaitu boros. Jadi bagaimana kita nak melatih diri kita, nak letakkan diri kita di antara pertengahan antara dua-dua sifat yang Allah Ta'ala, yang Rasul minta kita jauhkan ini. Baik, Imam Al-Ghazali membawa memetik satu ayat daripada surah Al-Hashr ayat 9. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara daripada kebakhilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ini Allah Ta'ala, Islam letakkan ciri-ciri orang berjaya itu bukan sahaja dari segi materialnya, tetapi kejayaan seseorang itu diukur bagaimana sikapnya, akhlaknya. Dan kalau kita terjatuh dalam bakhil, maka pada ketika itu ketahuilah itulah mereka-mereka orang-orang yang gagal. Jadi kita muhasabah diri kita, kita ni duduk di mana? Kalau kita duduk dalam bakhil, walaupun kita berjaya di dunia, tetapi sebenarnya dalam kacamata Islam kita adalah seorang yang gagal. Ini kita harus ingat. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Surah Ali Imran ayat 180. Dan janganlah orang yang bakhil menyangka segala kurniaan Allah itu baik bagi dirinya. Tidak, itu adalah buruk bagi mereka. Kadang-kadang kita rasa dengan sikap kita bakhil ini, alhamdulillah, kita rasa Allah Ta'ala nikmatnya bless kita, Allah Ta'ala berkati hidup kita, kita tidak ada masalah, kita cukup RM2. Tetapi kita bakhil. Kadang-kadang kita rasa bahagianya, nikmatnya hidup ini. Tetapi kata Allah, jangan kamu tertipu, jangan kamu tertipu. Sebab akibat daripada bakhil itu amat buruk. Bukan sekadar di dunia, kita akan dibenci oleh manusia, dibenci oleh makhluk-makhluk Allah, dan di hari akhirat kelak. Bagaimana? Apa berlaku? Nanti harta yang mereka bakhilkan itu akan digantungkan di leher mereka di hari kiamat. Tuan-tuan sekalian, kita tahu berapa dalam neraka. Berapa dalamnya neraka? Iaitu 70 tahun perjalanan seketul batu. Dalamnya neraka perjalanan seketul batu mengambil masa 70 tahun dijatuhkan baru sampai ke dasarnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, lapisan yang paling bawah iaitu kayu api. Kayu api ini terdiri daripada orang-orang yang kafir, orang-orang yang bukan Islam. Lapisan yang paling bawah, lapisan yang atas sikit iaitu golongan munafik. Apa lapisan seterusnya? Mungkin juga termasuk dalam golongan orang yang bakhil. Bila mana harta mereka dikalungkan di leher mereka, mereka akan terbenam jauh ke dalam neraka. Jatuh, turun ke bawah ke dasar neraka. Tapi cuma bernasib baik bila sampai ke dasar neraka ni, makanan jenuh ke bawah. Tapi makanan tu buah zakum, sebab dia tumbuh di dasar neraka. Makan, sangkut kat leher, tarik keluar, tak keluar, tolak masuk pun tak masuk. Ini implikasi akibat daripada bersikap bakhil.
Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membenci orang yang zikir dalam masa hayatnya, yang dermawan waktu matinya. Ini satu lagi di budaya iblis. Waktu kita sihat, kena baik dengan adik-beradik. Adik-beradik lari jauh, orang lebih-lebih lagi. Tapi waktu kita nak mati, bukan main baik lagi. Bagi semua harta-harta yang kita ada. Nampak macam pemurah, tapi sebenarnya ini juga ciri-ciri orang bakhil. Sebab apa? Maksud daripada hadis ini, mereka yang bakhil dengan warisnya, tetapi dermawan pula sewaktu hampir ajalnya, sedangkan walaupun tidak diberikan kepada waris, harta yang ditinggalkan itu tetap akan diwarisi oleh para warisnya. Jangan tertipu di situ. Tuan-tuan sekalian, nampak macam baik, kita rasa baiklah kita ni, lama dalam hayat kehidupan kita bersikap bakhil dengan saudara adik-beradik kita. Di penghujung hayat kita tunjuk baik dan kita rasa kita baik, tapi sebenarnya ini tipu daya daripada syaitan. Sebab kalau kita tak bagi pun, harta itu bila kita mati, automatik dia akan jadi hak waris. Ini harus kita ingat. Jangan kita tertipu daripada dengan tipu daya iblis. Itulah iblis, kadang-kadang dia di penghujung hayat kita begitu. Dia tunjukkan rasa selesa, rasa bahagia dengan melakukan kebaikan. Tapi sebenarnya kita hanya tertipu dengan apa? Dekorasi yang iblis dah lakukan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, tidak masuk syurga orang yang bakhil. La yadkhulul jannah al-bakhil. Kalau tak masuk syurga, ulama-ulama kalau baca expression hadis ni, bila tak masuk syurga ni tuan-tuan sekalian, tak masuk dah. Dia sebut beza ekspresi hadis ni. Kalau kamu buat dosa, masuk neraka. Kalau buat dosa, masuk neraka, maksudnya nanti dia akan masuk syurga juga. Sebab bila habis kena cuci semua dalam neraka, dia akan masuk syurga. Sebab tu kalau hadis buat dosa masuk neraka, maksudnya masih ada harapan masuk syurga. Tapi kalau dia kata la yadkhulul jannah al-bakhil, tidak masuk syurga orang yang bakhil, maksudnya tak masuk dah. Jadi ulama-ulama pun berbincang, adakah orang yang bakhil ni dia kekal dalam neraka, dia tak masuk dah dalam syurga. Maka setelah meneliti hadis-hadis yang sebegini bentuknya, maka ulama-ulama berpendapat bahawasanya ekspresi yang sebegini sebagai tanda, sebagai tunjuk, iaitu satu ancaman yang berat kepada pelakunya. Maksudnya bukan kata tak masuk syurga dah, masuk, tetapi nak bagi tahu dosa orang yang bakhil ini amat besar. Itu makna dia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, akan tiba satu masa yang sangat genting, orang yang mempunyai harta akan mencengkamnya, tidak suka membahagikan kepada orang yang memerlukannya, dan tidak ada orang yang mahu mengingatinya. Saya rasa belum sampai pun zaman ini. Kalau kita tengok, kalau di masjid saya misalnya, kalau kata buka tahun Syria, buka tahun Palestin, kutipannya mencecah ribuan ringgit. Masanya belum sampai lagi lah masa yang digambarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maksudnya lambat lagi dah nak kiamat kot. Sekarang orang sibuk pasal nak kiamat dah kan. Sebab 2015 katanya matahari ikut kajian naik sebelah barat. Maksudnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau tengok 2015 tak naik juga daripada sebelah barat, tipu. Lepas tu main pula tanda-tanda yang lain, tipu.
Dua kali naik sungguh. Dia jadi macam tu. Bahaya semua. Jangan dia main-main tuan-tuan sekalian. Selalu kes macam tu lah. Tak percaya, tipu, bangun-bangun pagi esok naik tu bawa sembuh. Sebab tu ambil pengajaran lah. Maksudnya kita jangan tak kisah lah tu, betul-betul itu sign ini dia based on assumption. Maksudnya boleh jadi benar, boleh jadi salah. Lainlah wahyu sentiasa betul. Tapi ambil, tuan-tuan sekalian, saya pernah terima mesej waktu tsunami dulu, kiamat nak datang lah kan, hantar terima mesej SMS. Tsunami kills 100,000 in a moment. Tsunami membunuh ratusan ribu dalam sekelip mata. Snowfall in Arab countries, salju turun di negara Arab. And ice breaks in the South and the North Pole, iaitu ais mencair di mana? Kutub utara dan kutub selatan. These are the sign of qiyamah. Come back to religion. Ini tanda-tanda kiamat. Baliklah kepada agama. Saya terima mesej daripada adik saya di forward. Please spread the message. Read and spread. This is the style. Maksudnya style sekarang mesej macam tu. Baca dan sebarkan. Saya kalau terima mesej macam ni, saya tak terus sebarkan. Saya klik butang reply. Saya tulis apa? Jangan tunggu kiamat dekat baru nak kembali kepada agama. Send. Saya tunggu buat reply, tak reply. Kerana kita punya standard tu mana sahaja. Tsunami dah habis lama. Back to nature, tak kiamat juga. Jadi macam tu tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Batas sifat murah hati dan sifat bakhil. Jadi kita nak tengok tuan-tuan sekalian, apa dia punya border ataupun limit bila mana kita boleh judge seseorang itu sama ada dia murah hati ataupun bersifat bakhil. Dan kita tengok diri kita bagaimana. Ketahuilah, harta kekayaan itu dicipta oleh Allah kerana sesuatu hikmat. Semua benda yang Allah Ta'ala jadikan ada hikmatnya. Iaitu apa hikmat Allah Ta'ala ciptakan harta? Iaitu ia dapat dipergunakan oleh manusia bagi memenuhi keperluan-keperluan mereka. Maksudnya, kalau kita duk simpan harta tersebut tidak digunakan, kita sebenarnya menafikan tujuan harta itu dijadikan. Menyentuh tentang hikmat ni, saya teringat seorang yang baru masuk Islam, dia convert. Sekarang dia tak panggil convert, dia panggil revert. Dia tak panggil convert dah, dia panggil revert. Revert ni kembali kepada agama fitrah. Maksudnya kita asal fitrah, lepas tu lahir bukan Islam, lepas tu kita balik, dia panggil revert. Dia tak panggil convert. Jadi dia kata apa yang mencetuskan untuk dia cari Islam ini, mempelajari Islam ini, cukup dia kata sekadar satu hari dia tengok tong sampah, dia renung tong sampah. Dia kata tong sampah pun ada tujuan. Apatah lagi manusia, tak sia-sia. Dia kata apa tujuan tong sampah? Mesti dia ada tujuan, dia ada gunanya. Apatah lagi manusia, adakah dijadikan sia-sia, tak ada tujuan dan makna hidup. Jadi dia renung kat situ saja, akhirnya membawa dia untuk memeluk agama Islam. Maksudnya nak bagi tahu setiap perkara yang kita renung mesti Allah Ta'ala jadikan bukan sia-sia. Iaitu agar ia dapat dipergunakan oleh manusia bagi memenuhi keperluan-keperluan mereka. Oleh itu, harta itu boleh ditahan dari perbelanjaan. Boleh tak tahan harta? Boleh. Boleh. Sehingga sampai bila? Sehingga sampai masanya yang sesuai untuk dibelanjakan. Tak boleh tahan terus. Maksudnya kita kena guna. Cuma bila kita nak guna, yang ini kita kena bersikap bijaksana. Bijaksana. Bila sampai masa kita perlu belanja, maka kita kena belanja. Bila sampai masa kita kena tahan, maka kita kena tahan. Ini dia kalau dalam term ekonomi dia panggil financial prudent maksudnya, iaitu bijak dalam menguruskan harta. Perbelanjaan harta
boleh dibelanjakan kepada perkara-perkara yang tidak sewajarnya. Ada orang guna harta untuk perkara-perkara yang tidak sewajarnya, pembaziran, perkara-perkara yang syarak larang, dan boleh juga dibelanjakan dalam beberapa perkara secara adil dan saksama. Ini potensi yang ada pada harta. Di sini disebut harta itu boleh juga dibelanjakan dalam beberapa perkara secara adil dan saksama. Hendaklah dia menahan harta itu pada tempat harta yang harus harta itu ditahan, dan membelanjakan pada tempat yang harus dibelanjakan. Jadi di sini makna adil, tuan-tuan. Adil ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya, kalau tempat itu harus kita belanja, maka kita kena belanja. Kalau kita tak belanja, nama dia zalim. Kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dalam bab penggunaan harta, dia nama dia bakhil. Jadi bakhil ini zalim lah. Kalau waktu kita kena belanja, kita belanja, waktu itu kita kata bakhil. Kalau waktu kita kena tahan, kita tak tahan, waktu itu nama dia boros. Maksudnya bila kita boros ini, kita berlaku zalim kepada harta. Sepatutnya ia ditahan, tetapi kita pergi belanja. Nanti kita akan tengok, dia sebenarnya dia menyentuh perkara yang wajib saja. Border dia iaitu sama ada wajib tahan ataupun wajib belanja. Sunat ni dia tak kisah sangat. Kalau seboleh-bolehnya kita duduk pertengahan antara wajib tahan dengan wajib belanja, lagi baik. Menahan harta pada masa wajib dibelanjakan itu merupakan sesuatu kebakhilan. Ini kalau tuan-tuan nak tahu makna bakhil, iaitu waktu wajib belanja kita tahan. Yang ini nama dia bakhil. Ta'rif wajib belanja tapi kita tak belanja, ketahuilah kita terjatuh dalam bakhil. Manakala belanja harta, menggunakan harta pada waktu wajib ditahan, waktu kita kena tahan, kita pergi belanja, maka pada ketika itu kita nama boros. Ini border dia itu wajib. Saya ulang sekali lagi, ta'rif bakhil ialah menahan harta pada masa wajib dibelanjakan, dan ta'rif boros membelanjakan harta pada waktu wajib tahan. Waktu wajib jangan belanja, tapi belanja. Nanti dia akan bagi contoh. Mengambil jalan tengah antara kedua-dua perkara tersebut adalah sesuatu kesederhanaan. Jadi kalau kita boleh duduk tengah-tengah, apa dia sederhana ni? Kalau dalam bahasa kita panggil, dalam bahasa Arabnya kita panggil tawazun. Tawazun ni tuan-tuan sekalian iaitu balance. Ta'rif dia iaitu a state between two extreme, iaitu satu keadaan, satu kedudukan antara dua ekstrim. Satu ekstrim kita panggil excess. Excess ni maksudnya terlebih, dan satu ekstrim lagi kita panggil defisiensi, iaitu terkurang. Jadi sederhana duduk tengah-tengah. Kalau kita bergerak sama ada ke arah sini ataupun ke arah sini, kita akan sampai kepada dua ekstrim tadi, iaitu sederhana. Tapi orang lebih sekali sekarang ni orang terkenal dengan wasatiyah. Datuk Najib perkenalkan wasatiyah, kesederhanaan juga. Tapi kita harus berhati-hati kalau orang politik ni. Makna sederhana tu kita takut dia tak selari dengan Islam. Sebab kalau kita tengok dari segi makna wasatiyah, kadang-kadang orang faham ni, kita jangan jadi Islam sangat, jangan jadi teruk sangat, duduk tengah-tengah. Islam sangat pun tak boleh, teruk sangat pun tak boleh. Maksudnya Islam juga, tapi bila sekali-sekala tengok konsert ke, konsert rock ke, maksudnya dia boleh masuk dua-dua, so dia jadi sederhana. Dia macam dalam kelas lah. Dalam kelas ni kalau ada 40 orang, jangan jadi teruk sangat nombor belakang, jangan jadi pandai sangat di depan. Ambil nombor 20,
Guru-guru sederhana. Jadi macam tak boleh lah macam tu. Kalau dalam Islam ni, kalau boleh nak jadi Islam, jadi yang baik lah. Maksudnya tak boleh. Jadi salah faham tentang konsep kesederhanaan tu. Tapi dalam Islam dia tengah-tengah antara dua ekstrim tu. Contohnya kita kata apa? Kita kata berani ni tuan-tuan sekalian. Kalau dia duduk tengah-tengah antara dua ekstrim, kita panggil syaja'ah. Kalau orang yang ada sifat marah, maksudnya berani ni dia ada sifat marah dan dia boleh kawal sifat marah. Kalau sifat marahnya itu duduk di tengah-tengah antara dua ekstrim, kita panggil keberanian. Kalau dia terlampau berani pun tak boleh. Dia terlampau berani kita panggil apa? Saya tak tahu term dia apa. Berani sangat. Maksudnya naik kapal terbang, terjun. Baik terjun pun tak pakai. Itu dia panggil terlampau berani. Tak boleh juga. Kita sekalian. Ataupun penakut pun tak boleh juga. Kan? Orang kata apa kat kita, kat mak kita, kat ayah kita, kat bini kita, senyum je. Tak nak marah langsung. Itu tak ada sifat marah. Tak boleh juga dua-dua ekstrim. Cerdik, akal tak sekalian, kebijaksanaan. Kalau kita letak tengah-tengah, sederhana, dia panggil wisdom, hikmah. Terlebih pandai pun tak boleh. Macam yang curi apa tu, duit kat mesin ATM. Dia guna CD, mesin ATM jadi pening. Dia tahu bagi duit. Siapa minta aku tak tahu. Tahu bagi duitnya. Sampai sekarang tak dapat. Dijok sangat pun tak boleh. Yang satu ekstrim lagi, bodoh pun tak boleh. Jadi guna akal di pertengahan dia. Maksudnya itu sederhana. Jadi dalam penggunaan harta ni, jangan jadi bakhil, jangan jadi boros. Kalau boleh duduk pertengahan antara kedua-duanya. Ini sifat yang mahmudah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan. Ini bukan kata kita diperintahkan, baginda sendiri diperintahkan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu itu terbelenggu, bakhil ke leher, dan jangan pula engkau membuka dengan seluas-luasnya. Jangan jadi bakhil, dan jangan pula jadi boros. Surah Al-Isra ayat 29. Dan firman Allah Ta'ala lagi, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka yang apabila berbelanja tiada berlaku boros dan tiada pula kikir, yang bakhil, tetapi pertengahan di antara kedua-duanya. Ini yang ciri-ciri yang mahmudah, yang digalakkan, yang disyorkan oleh agama Islam. Apa yang harus dilakukan adalah mengendalikan perbelanjaan dengan patut dan mengatur penahannya secara wajar menurut kadar yang wajib. Kadang-kadang kita nak belanja sekali-sekala, bila tak sampai waktu, jangan sampai bakhil, jangan sampai boros. Kadang-kadang dia hampirlah tuan-tuan sekalian nak jadi boros, tapi tak sampai boros lagi. Maksudnya, contohnya kadang-kadang ni musim cuti, anak-anak balik, cucu-cucu balik, kita beli dah lebih sikit, sebelum dia makan ikan dan semua. Jadi sekarang kita keluar belanja, tuan-tuan sekalian. Belanja apa? Burger, kukus, lava, bawa pergi makan. Ada nama macam-macam, nama Patrick, nama SpongeBob. Tak payah sebab tuan-tuan mungkin nama-nama yang lain. Tak apa, tak ada masalah. Sekali-sekala, sebab dia tak sentuh batasan boros tu. Tapi jangan pula pukul 12 bawa pergi 12 malam. Bawa pula pergi 10 katai, 11 katai kau. Yang teruk lagi pukul 12 malam. Dia tak nak kerja apa ramai. Nak pergi ramai satu keluarga 12 malam. Makan pula 4 tingkat. Burger 4 tingkat. Balik ke 12 kalau kita nak tidur berapa? Mungkin 6.30 pagi lah tidur. Mana ada 12.30 tidur. Apa jadi? 4 tingkat tadi.
yang kandungannya hampir separuh lemak. Kalau karbohidrat yang tak digunakan, dia akan ubah jadi lemak. Tambah ni dah lemak dah, dia ubah jadi apa lagi? Jadi lemak pejan. Sudah badan kita makan. Yang itu pada waktu tu dia dah jadi wajib tahan dah. Dia dah jadi wajib tahan dah. Maksudnya tak boleh dah waktu tu sebab dia memudaratkan. Saya ada bincang baru ni, ada seorang dia kata, "Ustaz, dalam Islam Ustaz, mana ada pantang-pantang Ustaz? Kita kena makan sesuatu yang kita boleh makan." Ya kalau ada pantang. Ya lah, dia kata. Ada seorang ustaz tu, dia kata ustaz lah. Memang itu ustaz, dia buku ustaz lah. Ustaz tu kata, "Ustaz, keinginan ini adalah ilham daripada Allah. Kenapa kita nak tahan keinginan tersebut?" Oh tuan-tuan, bahaya cakap tadi. Kan dia ambil ustaz ni, kalau dia kata banyak-banyak ustaz tu, hal tu yang dia ambil untuk nak sampai keinginan dia tak pantang. Tapi bila dia makan, satu malam menyusahkan satu keluarga kena urut. Tapi nak makan juga keinginan tak ada kan. Saya kata banyak dalam Quran ayat-ayat yang menyuruh kita supaya pantang. Tapi tak ada lah ayat pantanglah kamu. Tak ada lah. Tak ada lah. Tapi ya, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu dalam kecelakaan. Ini ayat-ayat menyuruh kita supaya berpantang. Tapi tak, saat ini saya tak setuju dengan ustaz. Nak teruskan juga keinginan tu. Ini hal saya setuju. Ini satu saya tak setuju dengan ustaz. Sebab dia payah berhenti dia macam tu. Jaga tentang ustaz. Kadang-kadang kita ingat kita fikir logik, tapi kita kena ingat kadang-kadang bila nafsu ini dia dah kuasai akal, dia telah mempermudahkan akal untuk justify dia punya keinginan. Sebab itu berhati-hati. Kalau kita rasa tak puas hati dengan seorang ustaz, kita pergi rujuk dengan ustaz yang lain. Ambil beberapa pandangan. Takut apa? Takut kita rasa kita logik, tapi sebenarnya akal kita telah diperkuda oleh nafsu. Tuan-tuan. Jadi kita kena jaga. Baik. Di dalam pada itu hendaklah hati orang itu bersih dan dapat menerima sifat dermawan dan tidak menentangnya. Ini perkara lain. Dalam konteks dermawan ini lain. Kalau kita bagi, tapi jaga juga janganlah bila kita bagi, kita memberi sumbangan itu sampai kita menafikan kita daripada hak-hak yang wajib ke atas diri kita. Ini kita kena jaga juga tentang sekalian. Seterusnya, perkara yang wajib dibelanjakan itu ada dua bahagian. Bertanya ustaz, apa yang wajib Ustaz? Di mana wajib ni? Maksudnya dibelanjakan, kalau tidak kita bakhil. Ini kita kena tengok tentang sekalian. Wajib ni dia ada dua. Kita ingat satu je, wajib menurut syarak dan wajib menurut hukum adat dan muru'ah. Islam ambil kira juga hukum adat dan muru'ah, yakni memelihara kehormatan diri. Wajib menurut syarak, si dermawan haram menolak yang wajib syar'i atau wajib adat dan muru'ah. Muru'ah ini menjaga maruah. Jika dia menolak salah satunya, maka adalah dia seorang yang bakhil. Harus diingat, orang yang menolak wajib syarak adalah lebih bakhil. Wajib syarak ni apa tuan-tuan? Contohnya macam yang paling jelas zakat. Kadang-kadang kita tuan-tuan, kita untuk seronok sekarang kempen bagus, alhamdulillah. Dia tidak ada masalah dengan yang bagus amal jariah, iaitu wakaf. Wakaf tuan-tuan. Memang dia amal jariah, bila kita mati semua terhenti. Jadi bila kita wakaf, pahala itu akan berjalan. Tetapi wakaf tak sampai wajib. Tak ada siapa ulama-ulama mengatakan wakaf itu wajib, kecuali kita bernazar untuk nak wakafkan sesuatu, maka itu wakaf jadi wajib. Paling tinggi dia boleh naik sampai sunat muakkad. Dan tak siapa petikai kata zakat itu wajib. Kalau kita duduk tumpu kat sunat-sunat ni tuan-tuan sekalian, tengok cik tengok zakat tak keluar. Cukup nisab zakat tak keluar. Walaupun orang kata kita ni dermawan, dalam kacamata Islam anda bakhil. Sebab yang sunat ini tuan-tuan sekalian, dia tidak boleh berdiri. Sebab sunat ini tujuannya apa? Untuk nak cover kelemahan-kelemahan yang ada pada wajib. Tetapi kalau yang wajib dah tak ada, nak tampung apa? Dia nak berdiri atau apa? Tak boleh. Sebab itu jangan tertipu dengan iblis. Iblis dia suka, dia tengok orang yang suka perkara sunat, dia main game suka perkara sunat, dia seronok buat perkara sunat. Cek wajib.
kifayah. Orang ni keluar pindah kadang kita tak keluar, kita keluar dalam saja. Tapi kita tengok, kita keluar alhamdulillah, tak ada masalah. Tengok kita mengabaikan hak keluarga. Hak keluarga wajib, maksudnya fardu ni sebab keluarga kita. Kadang-kadang kita tengok dari segi priority, keutamaan tuan-tuan sekalian. Jadi dalam hal ini berhati-hati. Sebab harus diingat, orang yang menolak wajib syarak adalah lebih bakhil, seperti orang yang menahan hartanya dari dikeluarkan zakat. Wajib syar'i. Menahan nafkah kepada anak isterinya. Kadang-kadang anak isteri tak cukup nafkah, tak cukup makan, tak cukup pakai, tak cukup pakaian untuk nak menutup maruah dan aurat mereka. Pernah berlaku pada zaman Rasulullah, seorang isteri datang mengadu kepada Rasulullah SAW pasal suami tidak memberi nafkah yang wajib. Maka pada ketika itu dalam Islam, isteri boleh mengambil harta suaminya tanpa izinnya. Lepas ni tuan-tuan jagalah, harta ni susu sikit. Tapi jangan bimbang lah, kalau kita tak bakhil kenapa dia nak ambil, kena bagi tahu lah. Tapi kalau suami yang bakhil memang dibolehkan untuk isteri mengambil tanpa meminta izin. Dibolehkan. Sebab ni wajib. Yang ketiga, dia memberikan hartanya sesudah menyakiti hati mereka. Puas tak? Minta puas dulu yang mata meramu dulu, kena tembak M16 dulu, bau bulan sekali, bau bagi. Ini juga ciri-ciri orang bakhil. Tidak syak lagi mereka adalah orang-orang yang bakhil. Juga mereka yang memberikan hartanya tetapi dipilih yang buruk. Ini satu lagi style orang kita. Pilih yang buruk atau yang tidak baik. Hatinya tidak senang untuk memilih yang baik atau yang sederhana dari harta itu. Sekarang dia letak peti-peti tepi jalan, letaklah ni ada untuk sumbangan pakaian-pakaian yang masih boleh digunakan. Maksudnya kita pun adalah hati daripada buang saja, boleh guna lagi, bagi ya. Saya tak tahu level mana kategori derma macam ni. Derma yang terbaik, pemberian yang terbaik bila kita bagi sebelum orang minta. Itu baik. Orang tak bagi kita dah orang tak minta kita dah bagi, itu yang terbaik. Yang kedua, bila orang minta, dia berhajat, memang dia perlu, memang syar'i, maka kita bagi. Dan seterusnya level yang bawah, bila kita pilih benda-benda yang tak guna dah, yang buruk dah, kita bagi. Tapi yang masih boleh pakai, yang kita bagi itu, maksudnya daripada nak buang langsung tu, maksudnya kita jangan rasa terlalu seronok sangat lah bila kita boleh buat macam tu. Ini satu amal jariah yang, atau satu amal yang besar, sedekah yang besar, satu rasa seronok sangat. Dia duduk dalam lista yang paling bawah. Dia kira sumbangan lah juga, tapi benda yang kita dah tak mau. Tuan-tuan jangan kita rasa syok sangat lah bila kita boleh buat macam tu. Pahala ada juga, tapi taklah banyak. Dikira wajib mura'ah ialah meninggalkan keresahan dalam hati. Nak tengok wajib mura'ah ni macam mana? Iaitu meninggalkan keresahan dalam hati atau perkara-perkara yang boleh menjerumuskan ke dalam kerendahan budi pekerti, kerana semua itu adalah dikira buruk. Macam mana contohnya? Resah dalam hati. Contohnya macam ni. Kita duit banyak, kereta berapa biji, tapi telekung sepasang je, tik lalat penuh. Bila dia datang kan, dia lipat-lipat, dia persepok ni, dia kepik. Dia takut orang tengok tik lalat. Jadi hati tu sentiasa risau. Ya Allah, tadi tak jaga, orang nampak. Dia jadi risau macam tu. Anda bakhil. Sebab wajib tutup menghalang daripada jatuhnya maruh tersebut. Duit banyak tuan-tuan sekalian, naik motor C70, lampu tak nyala, tongkat tak ada, main sandar kat pintu masjid, pagar masjid, pokok bunga masjid, RM1 habis pokok bunga pagar masjid. Tak jaga maruh. Wajib tuan-tuan sekalian, kena jaga maruh. Maksudnya wajib belanja. Kalau tak belanja, nama dia apa? Bakhil. Itu juga jubah, kita suka pakai jubah apa semua, kena jaga, jangan jatuh maruh lebay tuan-tuan sekalian.
Pak hitam kan, kalau rendam tu hilang, tak nampak apa, gelap air dia. Terus dia ini wajib muruk, maksudnya muruk akan jaga marah. Manakala keburukan perkara-perkara seumpama itu berbeza mengikut keadaan orang. Tapi ikut keadaan lah. Orang kalau kita tengok zaman sahabat dulu, kita tengok Sayyidina Umar atau semua tuan-tuan sekalian, pakaian jubah mereka ni bersih, tetapi banyak jahit-jahitan. Kita jangan banding. Kita nak ikut Sayyidina Umar, kita harta banyak, tapi pasal apa? Jubah banyak jahit. Dia tak buat tu saja. Kadang-kadang nak pergi sembahyang tu tunggu sampai kering sebab ada selai saja. Jangan ada banding. Dia ikut keadaan tuan-tuan sekalian. Contoh Imam Ghazali bagi, ada perkara yang dianggap buruk dari orang yang banyak hartanya, padahal perkara yang sama tidak dianggap buruk bagi orang miskin. Lain-lain ikut keadaan. Dipandang buruk dilakukan terhadap keluarga seseorang, tetapi dianggap tidak buruk terhadap orang lain. Contohnya macam ni, kan? Contohnya kalau dipandang buruk dilakukan terhadap keluarga seseorang, tetapi dianggap tidak buruk terhadap orang lain. Macam kita tuan-tuan sekalian, kita kadang-kadang jiran kita kelaparan, tapi kadang-kadang kita nak bagi pun keluarga kita cukup-cukup saja. Jadi pada waktu itu, kalau jiran keluarga kita lapar, tapi kita duk asyik duk bagi kat jiran, itu buruk sangat. Keutamaan adalah mereka yang paling dekat dengan kita. Jadi di sini tidak dipandang buruk dilakukan terhadap keluarga seseorang. Kita bagi infak pada keluarga, walaupun nak buat macam mana, kita dah tak mampu, kita dapat sawah keluarga saja. Jadi kita tak bagi sumbangan ataupun nafkah kepada orang-orang yang berjiran dengan kita. Dia tak apa, sebab kemampuan kita setakat itu saja. Yang atas tadi ada perkara yang dianggap buruk dari orang yang banyak hartanya, padahal perkara yang sama tidak dianggap buruk dari orang miskin. Kita pergi rumah orang miskin, tuan-tuan sekalian, dia hidang apa? Ayat kopi u. Lepas tu dia bagi apa? Ubi kayu, makan dengan nyok, kelapa, kan? Okey lah, tak sedap kan? Kita pergi rumah datuk, dia angkat kopi u dengan ubi kayu juga. Kecuali lah hari itu hari tema makanan tradisional, tak apa juga. Ni Allah, ubi kayu. Rumah orang miskin kita pergi, dia buka sardin pertimah. Dia rumah datuk, sardin pertimah juga. Sebabnya kambing atau lain lah. Tapi nak bagi tahu maksudnya level kita, marah kita tu dia berbeza ikut keadaan. Dipandang buruk dilakukan terhadap tetangganya, namun tidak buruk dilakukan kepada orang yang tinggal jauh darinya. Ini satu lagi berlaku dalam masyarakat kita ni. Bila dia buat kenduri, tuan-tuan sekalian, dia buat kenduri, dia tak panggil tetangga dia yang mai siapa, orang jauh-jauh. Oh, ada apa tu rumah jiran sebelah, jiran tanya sebelah ada apa, dia buat kenduri, kita tak kenal. Ya Allah, tuan-tuan sekalian, dipandang buruk dilakukan terhadap tetangganya, namun tidak buruk dilakukan kepada orang yang tinggal jauh. Kalau tuan-tuan sekalian kita buat kenduri, kita ni kata orang kenal kita ramai, jadi kita dapat panggil yang syarat yang utama orang yang dekat dengan kita dulu, dengan kita, jiran-jiran kita. Kalau kita tak panggil orang jauh, walaupun dia kawan kita tak buruk, tak apa, sebab dia jauh, kita pun mampu setakat itu saja, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita panggil orang jauh, tiba-tiba jiran tak panggil, yang ini nampak sangat kita ni bakhil. Jadi kita kena jaga. Nanti jiran-jiran kata apa? Nanti bila hang mati, panggil orang jauh, uruskan. Jangan panggil kita orang. Maksudnya ambil dekat sekian. Kaedah fiqh, kaedah Islam ni sebenarnya al-jaza'u ala jinsin amal. Balasan ikut jenis amal. Nanti kalau orang tak main, orang tak mesra dengan kita, jangan kita tunjuk orang, kan? Apa tu muhasabah dia kita. Sebab prinsip dia balasan ikut jenis amal. Kenapa orang layan aku macam ni ya? Kenapa? Oh, balasan ikut jenis amal. Perangai kita macam tu, maka kita akan dapat balasan yang macam tu. Kita tu asyik tundi kat orang, tu kita muhasabah dia kita. Sebab prinsipnya begitu. Al-jaza'u ala jinsin amal. Buat baik balas baik. Mesra dengan orang mesra dengan kita. Kalau kita buat payah dengan orang akan buat payah dengan kita. Itu dia punya prinsip dia.
Saya ada jiran saya kebetulan Ustaz Fahrul Majui. Ini selebriti ya. Dia main game apa semua motivasi tu. Dia berduit kerap. Kalau kata hari raya, lepas raya atau open house, boleh kata tiap hari. Tapi dia hari yang pertama dia jiran-jiran dulu. Besok panggil penulis-penulis. Besok pula wartawan-wartawan. Besok pula grup-grup lain. Jadi dah nak panggil kita tiap hari ni, kamu faham tak? Tapi sekurang-kurangnya jiran itu diberi keutamaan. Jadi ada tak apalah macam tu. Minta jiran tanya-tanya, ada apa? Loh, kenuri. Loh, kita tak kenal. Kita tak kenal sangat. Teruk sangat. Demikianlah orang yang bakhil itu, ialah orang yang menahan sesuatu yang tidak patut. Bakhil dia patutnya belajar tapi dia tahan dari sudut hukum syarak dan hukum muruahnya. Orang yang menunaikan kewajipan menurut hukum-hukum tadi sebenarnya telah membersihkan dirinya dari sifat kikir. Harus diingat, tidak dikira telah bersifat dermawan dan murah hati selagi dia belum membelanjakan lebih dari yang dituntut, yang wajib, agar dia mendapat keutamaan dan darjat yang tinggi dari sisi Allah. Saya tanya pada murid saya kerja sentuh tentang zakat dan sebagainya. Saya tanya, apakah implikasi zakat ke atas seorang Muslim, akhlak seorang Muslim? Murid-murid jawab, Ustaz, zakat menjadikan kita seorang yang dermawan. Jawapan salah. Sebab zakat wajib. Bila keluar zakat kepada dermawan, lebih daripada wajib baru nama dermawan. Harus kita ingat. Bagi zakat dia seorang dermawan, banyak pula zakat. Dah, sebab harta dia banyak. Itu kan harta dia, harta asnaf. Bukan dermawan, harta dia bagi pulangkan harta itu kepada. Saya tengok kat mana ada dia buat apa ni besar kan, billboard besar kan. Berapa persen daripada harta anda bukan hak anda. Kat mana saya tengok apa. Maksudnya ialah zakat lah. Maksudnya bukan harta kita. Jadi bila kita bagi hak orang, kita dermawan lah. Mana ada dermawan? Hak kita bagi ke orang, itu baru dermawan. Jadi lebih daripada yang wajib tu. Jadi jangan kita rasa seronok sangat. Syarat lain bagi dermawan adalah keikhlasan hati, bukan inginkan nama, kedudukan dan pujian. Satu lagi, kalau kita bagi zakat dah, kita bagi lebih, tapi tak ikhlas, yang itu bukan juga nama dermawan. Mengharapkan pujian dan sanjungan itu adalah berjual beli, sebab dia membeli pujian dengan derma. Oh tuan-tuan sekalian, hati-hati. Ini dia berkait dengan riya. Kalau kita bagi sumbangan, tiba-tiba kita mengharapkan pujian, that's not dermawan. That is a kind of transaction. You sell, you give your product, people will pay with, maksudnya dengan pujian dan penghormatan. Itu merupakan satu business, pertukaran. Jadi maksudnya bukan dermawan. Riya ni begitulah tuan-tuan. Dia macam satu pertukaran. Kalau kita kata semalam saya pergi ada kuliah dekat surau Bunga Raya Stafford. Saya tu tengok surau ni dia ada bukit dikelilingi oleh rumah-rumah. Saya tengok, oh seronoknya orang datang dekat kelilingan, datang sembahyang. Dah orang bawa azan kan, sempat lari-lari, boleh main sembahyang kan. Oh cari-cari pula sebab sembahyang jemaah. Maksud sembahyang jemaah ni mudah sangat, alhamdulillah rezeki yang terdapat. Tapi ada orang yang payah nak main. Tapi bila dia tak datang, orang kata, oh, dia kebetulan dia pergi mengajar pula. Nabi kata kalau aku ni, aku bakar rumah tak boleh dia tak main sembahyang. Jadi teruk sangat kalau kita duduk sebelah masjid, kita tak datang sembahyang. Jadi dia datang sembahyang bukan kerana Allah. Dia datang takut orang kata teruk sangat. Tak main. Sebab lampu Muhammad dekat dengan masjid. Dia pun main. Bila mati tuan-tuan sekalian, tengok buku amalan. Pada waktu tu kita kira cari semua lah kan, sebab kita nak pahala ni. Tengok rekod sampai ke akaun solat jemaah, tak ada. Tak ada. Ya Allah, mana Allah tak ada, saya tengok semua buku akaun saya tak ada solat jemaah. Kau terlupa kau ya Allah belum update lagi.
Mana ada terlupa. Mana perlu update juga. Allah Ta'ala kata tengok tarikh akhir update. Tengok tarikh akhir update. Tarikh mati ya. Mati kan beda update lah. Kan? Mana ya Allah? Setiap kali aku solat jamaah, Allah Ta'ala kata kau solat jamaah bukan aku. Kau solat jamaah kerana kau nak lari daripada celaan manusia. Kau dapat kan? Ada di sana ada pertukaran maksudnya di situ. Masa pada ketika itu Allah Ta'ala kata jangan minta daripada aku. Pergilah minta daripada orang-orang yang kau riakan. Begitu tuan-tuan sekalian, riak. Kita hantar duit ke mak dan ayah kita. Seronok. Alhamdulillah dapat kau tengok tak ada juga. Mana hak saya potong tu? Dia pula kat mak dan ayah. Tak ada. Allah Ta'ala kata kau bagi bukan kerana aku. Kau bagi kerana kau nak lari pada celaan manusia. Sebab orang kata anak hidup kaya, senang begang di bandar, ibu bapa merempak di kampung. Kau bagi kerana itu, bukan kerana aku ikhlas kerana aku tanggungjawab kepada kedua ibu apa? Kau dapat kan? Selamatkan daripada celaan manusia. Ya. Kenapa nak minta-minta lagi? Sebab itu tujuan dan niat kamu. Oh, berhati-hati dengan sekalian. Ada hal yang macam bila kita bagi mengharapkan pujian, dapatlah pujian. Samalah juga seperti orang yang memberikan hartanya kerana takut dicela atau dicaci oleh orang lain. Ini bukan dermawan, tuan-tuan sekalian. Semua ini, kata Imam Ghazali, adalah balasan-balasan yang telah diberikan di dunia sebagai ganti pemberiannya. Sewajarnya dia dipanggil orang yang telah menerima balasan dan bukannya dermawan. Begini, kadang-kadang orang politik kan, dekat raya Bang Umar, duduk baik dan sebagainya. Bukan dermawan, kan tertipu. Kita jangan mudah tertipu. Itu bukan akhlak. Kalau akhlak dia dermawan, dia tak tunggu waktu tertentu dia datang ambil perak kita. Tapi kalau dekat-dekat, bila dia perlukan kita, baru dia datang, ketahuilah ada udang sebalik mi. Semalam kebetulan lepas ceramah ada belanja mi udang. Lepas tu cari tengok sejarah sebelah ni ada asal limau. Dia mana asal limau saya? Dia kata di sebalik mi. Sewajarnya dia dipanggil orang yang telah menerima balasan dan bukan yang dermawan. Itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya cukuplah untuk sekadar itu pada pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik itu kelemahan diri saya sendiri. Saya sudah